Jadi malam ni tajuk kita saudara ialah bersatu bakal menjadi mangsa PAS yang seterusnya. Ini apa yang kita akan kupas pada malam ni. Tuan-tuan yang nak bertanyakan sebarang soalan boleh ajukan soalan itu di ruangan komen, sama ada ruangan komen di Facebook ataupun ruangan komen di TikTok, ataupun boleh masuk live bersama saya di TikTok pada malam ni. YouTube kita masih lagi di blog. Saya pun tak tahulah apa nak jadi dengan YouTube ni. Tak habis-habis duk blocking orang. Dan malam ni saudara, saya yakin ada banyak persoalan-persoalan berhubung dengan pilihan raya kecil di Parlimen Kemaman juga. Sudah pastilah akan menjadi topik yang bakal kita kupas. Perkembangan U-turn Muhyiddin Yassin juga sudah pasti akan kita kupas. Dan banyak isu-isu lain insya-Allah kita akan kupas pada malam ni. Jadi tanpa melengahkan masa, bersama saya saudara Azrul insya-Allah akan mulakan dengan soalan-soalan di studio dan akan diikuti dengan soalan-soalan sahabat-sahabat di rumah insya-Allah. Silakan. Okey, baik Tok. Soalan saya berkaitan dengan topik kita malam ni Tok. Adakah kita boleh cakap PAS ni sebuah parasit dalam landscape politik negara kita ni? Ya. Kita lihat mereka ni kerap menunggang parti lain untuk meneruskan survival parti mereka ni. Saya nampak daripada dulu lagi kita lihat PAS bersama dengan DAP, kemudian dia bersama dengan PKR, dia tinggalkan dua kawan ni. Kemudian dia bersama dengan Semangat 46 pun dia tinggalkan kawan ni. Bila dia bersama dengan UMNO pun sekerat jalan dia tinggalkan UMNO, dia bersama dengan Bersatu. Hari ni tengok Bersatu dah macam biawak hidup tuan-tuan sudah menjadi bebanan kepada mereka. Nampak gayanya mereka sudah mula nak mencari jalan keluar meninggalkan Bersatu pula. Jadi inilah apa yang terpaksa dilalui oleh mereka-mereka yang berkawan dengan PAS sekarang Kalau nak kira PAS dulu ni banyak juga yang bagus Bila PAS zaman Tuan Guru Ni Aziz banyak berpegang pada Islam, tak jadi macam sekarang ni Jadi sekarang ni yang menyebabkan mereka banyak berubah, memikir tentang soal dunia, mengatasi soal akhirat, mengatasi soal dakwah ialah kerana ada pula yang invite live daripada negara mana tak tahu dah. Decline tu. Decline lah. Okey. Jadi inilah realitinya saudara PAS pada hari ini. Kalau dulu mereka meletakkan dakwah Islamiah sebagai keutamaan, meletakkan perjuangan menegakkan negara Islam sebagai keutamaan, kemudian mereka berubah kepada negara berkebajikan. Kemudian zaman mereka mula nak berjinak dengan UMNO, mereka usahakan apa yang dipanggil sebagai RUU 355. Bila dapat kuasa 3/3 bulan, bukan setakat RUU 355 dilupakan, hudud dilupakan, segala apa yang mereka perjuangkan selama hari ini dilupakan, malah cabutan istimewa judi dari 8 cabutan berubah menjadi 22 cabutan, ditambah pula Jadi benda-benda macam inilah yang menyebabkan orang akhirnya mula sangsi dengan perjuangan PAS, mula hairan apa sebenarnya yang PAS nak. Kenapa mereka boleh dengan mudah merubah prinsip perjuangan mereka bila mereka dah mula dapat royalti minyak, mereka dah mula dapat jawatan menteri, mereka dah mula dapat jawatan duta besar ke Timur Tengah. Akhirnya satu demi satu berubah. Itu sebabnya saya merasakan bahawa saya rasa rakyat Malaysia tak perlu terkejut kalau selepas ini mereka akan tinggalkan Bersatu pula. Tak ada apa yang mustahil. Okey, silakan. Okey Tok. Saya melihat untuk landscape politik PAS ni,
kebanyakan gabungan yang PAS ada, mereka ni akan duduk di belakang. Mereka tidak menjadi sebagai pemimpin. Seperti contoh di dalam Pakatan Rakyat dan sebagainya yang kita nampak. PAS ni duduk di belakang tu. Adakah ini orang kata dia orang punya itu politik? Dulu memang PAS ni duduk di belakang. Bila dia bersama UMNO pun dia duduk belakang UMNO. Bila dia bersama Bersatu pun dia duduk belakang Bersatu. Tapi hari ini mereka sudah merasa nikmat mendapat kuasa. Kan? Hari ini mereka dah merasa nikmat disebabkan fitnah-fitnah yang dilemparkan terhadap Barisan Nasional. Akhirnya mereka dapat merasa nikmat meraih sebahagian besar daripada pengundi-pengundi UMNO dulu. Kan? Mereka sudah menjadi antara parti politik Melayu yang mendapat kerusi terbanyak. Kan? So hari ini mereka dah nafsu pun dah makin besar. Mereka dah mula nak meletakkan Dr. Samsuri di kerusi timbalan Perdana Menteri. Dan jangan terkejut kalau lepas ini mereka mula menuntut jawatan Perdana Menteri. Tidak ada apa yang mustahil. Dan bagi saya sebagai sebuah parti politik, tak salah. Tak salah untuk PAS mempunyai cita-cita yang tinggi begitu. Tak ada masalah. Tapi tu, saya tidak melihat sosok-sosok atau tokoh daripada PAS ni yang boleh dicalonkan sebagai Perdana Menteri. Jika mereka kita ada Dr. Samsuri. Di peringkat negeri pun dia dah gagal. Iyalah, kita menganggap ianya gagal. Tetapi bagi dia berjaya. Kerana pertama sekali, dia tak perlu jaga kawasan Dun Ru Rendang pun. Kan? Dia tetap dipilih. Rakyat masih memilih. Rakyat masih pilih dia. Dia jadi menteri besar, dia buat kerja part time sebagai penjual tanah kerajaan negeri. Dia lobby untuk judi, untuk Binsentan. Kan? Dia buat kerja menteri besar pun tak cukup time. Hari ni dia nak jadi ahli parlimen pula. Dan dia boleh cakap, saya takkan turun untuk berkempen. Cuba bayangkan, kalau untuk kempen, benda yang paling penting pun dia tak boleh turun. Lepas ni kalau dia jadi ahli parlimen, adakah dia akan turun menziarah orang di Kemaman? Dan orang Kemaman ataupun orang Terengganu tak peduli. Dia tak peduli menteri besar dia perform ke, tak perform ke, rasuah ke, tak rasuah ke. Orang Terengganu tak peduli sebahagian besar. Sebab apa saya kata begitu? Kerana kita lihat akhirnya keputusan mereka menang semua kursi. Kursi parlimen mereka menang semua, kursi DUN mereka menang semua. Bagi mereka ni, apa yang Samsuri buat kepada kerajaan negeri, kepada rakyat Terengganu, dia tak kisah. Walaupun dia pergi bercuti ke Auckland, sekerat jalan tu orang dah mula meninggal, ramai yang mati kerana banjir. Dia tak kisah. Dia sambung cuti dia sampai cukup 9 hari baru dia balik. Dan dia balik tak ada rasa bersalah, tak ada apa, kan? Seolah-olah tak ada apa yang berlaku. Dan rakyat mengundi dia balik. Betul. Semata-mata 3-4 hari sebelum pilihan raya, kita lihat bagaimana duit-duit, dana bakti remajanya dengan air belianya, dengan air pencennya dihulurkan. Rasuah secara besar-besaran berlaku. Akhirnya mereka menang dengan cukup bergaya. Ini amat menyedihkan. Seolah-olah orang di Terengganu ni boleh dengan mudah dibeli dengan duit. Tak semua, tetapi sebahagian besar. Kerana mereka menang semua kursi. Mereka tak ingat jasa Dato' Ahmad Said yang Dato' Ahmad Said lakukan ketika dia menjadi menteri besar. Mereka tak ingat langsung jasa Datuk Seri Razif. Mereka lupa semua tu. So bagi saya ini satu benda yang bagi saya amat menyedihkan lah.
Sekarang ni kita letak pula seorang Panglima Angkatan Tentera, bekas Panglima Angkatan Tentera yang mempunyai pengalaman, orang yang baik, orang yang cukup berdedikasi dan orang yang boleh membantu rakyat di Kemaman secara sepenuh masa. Leadership. Tetapi kalau rakyat Kemaman masih lagi nak pilih Samsuri yang mereka tahu tak boleh deliver kerja sebagai ahli Parlimen Kemaman, kan? Bagaimana mungkin kerja Menteri Besar pun dia tak boleh laksana, kerja adul Hulu Rendang pun dia tak boleh laksana. Dia ada berapa esko? 4 portfolio dia. Dia tak boleh nak cope up. Macam mana dia nak jadi ahli parlimen yang contohnya lah macam belanjawan hari ni 2 bulan 2 bulan benda tu sidang parlimen berlangsung. So takkan nak tinggalkan jawatan Menteri Besar nak jadi ahli parlimen. Tetapi percayalah, pasti ada rakyat Terengganu yang tidak boleh berfikir benda ni dan tetap akan undi Samsuri, tetap akan undi PAS, kan? Walaupun PAS adalah sebuah parti yang dah disahkan memberi rasuah pada pilihan raya lepas, baik di Parlimen Kuala Terengganu, begitu juga dengan Parlimen Kemaman. Sepatutnya Undang-Undang Malaysia tidak membenarkan parti tak boleh bertanding satu penggal. Calon yang didapati bersalah tu pun hilang kelayakan sebagai ahli parlimen pun patut dia satu penggal tak boleh bertanding. Kan? Beri pengajaran pada mereka supaya jangan melakukan rasuah lagi. Tapi tak tahulah bila mereka ni nak insaf dan bertaubat. Yang pasti Samsuri dia tahu buat. Bukan tahu buat dia tahu buat. Okey Dok. Okey. Saya tertarik bila saya melihat ada satu wawancara khas bersama dengan Datuk Seri Ahmad Syabricik yang merupakan bekas ahli parlimen Kemaman terdahulu kan Tok kan. Bermakna Kemaman ni merupakan orang kata kawasan melebel kepunyaan UMNO lah sebelum ini. Adakah PRK kali ni boleh mengembalikan pengundi-pengundi deposit di Kemaman itu? Di mana? Di Kemaman. Siapa? Untuk PRK ni boleh tak kita kembalikan semula pengundi-pengundi deposit UMNO ni untuk menyokong UMNO semua? Pengundi-pengundi lama yang dulu bersama dengan UMNO, sebab Kemaman ni pernah menjadi kubu kuat UMNO. Tetapi bila kita kalah tahun 2018, dulu kalah 1000 lebih je. 2022 Ahmad menyediakan kita kalah 27,000. Dalam pilihan raya baru ni kita kalah 28,000 tau. Di 6 buah negeri ni, pilihan raya negeri, kalau dicampurkan undi di parlimen ni, kita hilang lagi 1,000. So keadaan menjadi semakin parah semakin parah. Jadi saya yakin dengan kehadiran Tan Sri Jeneral Muhammad Afandi ni akan ada satu perubahan yang drastik. Cuma ialah masa yang beliau ada untuk berkempen ni sangat singkat. Kan? Saya bimbang beliau tak dapat turun banyak tempat dan gelombang perubahan itu tak dapat membuahkan kemenangan. Ini saya ada sedikit bimbang lah. Cuma kita harap dengan bantuan Allah SWT kan, manalah tahu walaupun kita dah kalah 28,000 tu ada pilihan raya di 6 buah negeri baru ni, tidak ada apa yang mustahil kalau kehendak Allah Ta'ala kan. Cuma saya lebih bersifat realistik. Target saya supaya Tan Sri Afandi ni mampu untuk membantu Barisan Nasional mengurangkan defisit, mengurangkan majoriti PAS, mengurangkan majoriti PAS dengan drastik. Ini harapan saya lah. Okey. Okey Tok, ada satu kenyataan daripada Barisan Nasional. UMNO akan berhenti kempen jika Kemaman dilanda banjir. Apa akan jadi pada PRK Kemaman jika
UMNO akan Kalau banjir tu teruk sehingga menyebabkan kalau banjir tu teruk sehingga menyebabkan pilihan raya terpaksa ditangguhkan, maka pilihan raya itu boleh ditangguhkan dan kerja-kerja membantu rakyat di Kemaman ini untuk mengatasi masalah banjir dapat diberikan tumpuan. So memang pernah boleh berlaku. Kalau banjir itu teruk, kita boleh tangguhkan pilihan raya. Memang ada peruntukan undang-undang yang membenarkan perkara itu berlaku. Okey. Okey Tok, semalam saya melihat ada posting daripada Tok Tok menerima jemputan ke Kongres Keadilan Tok kan. Mungkin Tok ada komen sedikit apa yang diperkatakan oleh PMX di dalam Kongres tersebut. Banyak benda yang disentuh oleh PMX malam. Ada yang beliau ikut teks, ada yang dia off cuff, dia secara spontan dia respon. Cuma satu benda yang saya kagum, beliau konsisten dalam soal tata kelola, beliau konsisten dalam soal mempunyai kerajaan yang bersih, dan beliau sangat menghargai kawan-kawan yang berada di dalam kerajaan perpaduan yang hari ini masih memberikan sokongan padu kepada beliau walaupun pelbagai pancaroba, walaupun pelbagai usaha untuk menjadi kerengga yang menebuk atap, tak habis-habis lagi. So beliau ucap terima kasih lah kepada parti-parti yang bersama membentuk kerajaan perpaduan ni. So saya harap benda ni berterusan sehingga ke PRU yang ke-16 dan insyaAllah semoga kerajaan perpaduan ini akan dapat memenangi pilihan raya yang ke-16 dengan bergaya. Ini harapan saya lah. Dan saya ucap tahniah kepada PKR yang telah menyelesaikan kongres dia hari ini. Dan satu benda yang bagus, tidak ada gimmick-gimmick. Tidak ada gimmick seperti mana yang berlaku dalam Konvensyen Bersatu. Saya tengok PMX tak ada pula umum ini penggalta akhir saya tidak akan mempertahankan jawatan. Walaupun beliau tak perlu nak balik rumah tanya dengan isteri beliau. Isteri beliau ada di sebelah beliau sepanjang masa. Beliau tak perlu nak bertanya. Tidak ada gimmick itu berlaku. Saya masih ingat lagi ketika saya berada di kem tahanan Kemunting. Petang tu kami tengah main badminton. Masa kami tengah main badminton tu, tiba-tiba cikgu ni warden penjara lah. Dia kecoh sikit dekat depan TV. So kita orang pun letak raket, kita orang pun pergilah. Masa tu kita dengar Rafidah punya suara. Why? Rafidah Aziz kan. Masa tu Tun Mahathir mengumumkan dia letak jawatan. Lepas tu orang secara spontan merayu dia untuk tidak meletak jawatan, dan akhirnya dia tidak meletakkan jawatan. Tapi ada proses peralihan kepada Pak Lah lah. Tapi malangnya bila Muhyiddin ini, dia cakap dia tidak akan mempertahankan jawatan Presiden. Malam tu juga ada mesyuarat majlis tertinggi dia orang. Malam tu juga Hamzah Zainuddin mengeluarkan kenyataan menolak perletakan jawatan. Sandiwara tu nampaknya macam apa yang berlaku masa tahun 2003. Tapi Mahathir punya tu lebih real lah. Gimmick dia lebih ni. Lebih nampak macam betul berbanding dengan Muhyiddin. Kalau kau nak letak jawatan, kau dah umum letak jawatan, orang nak tolak, orang punya pasal, aku punya pasal lah, aku yang nak letak jawatan. Kalau betul dia nak letak.
Sepatutnya lah kan. So kalau setakat drama-drama kata nak letak, lepas tu orang pujuk tak letak disebabkan orang ini saya dah berunding dengan isteri apa semua. Mana logik tu berunding Tak dengan isteri? tahu lah dia berunding dengan isteri last kali dia ni. Saya pun tak pasti dia unding dengan isteri yang mana satu. Dia dengan Puan Sri Nuraini ke, dengan Nikaji ke kan. Okey. Okey tu. Tapi tu, okey saya sentuh sikit Bang Muhyiddin lah tu. Bila beliau U-turn ni, dia sebenarnya nak dapatkan impak supaya dia nak tengok sambutan kalau orang masih menghargai dia. Sedangkan dia tak tahu yang Hamzah dan rakan-rakan yang lain ni sedang menyucuk untuk ke kerusi presiden. Yang lain pun risau juga kan. Sebenarnya Hamzah dengan Azmin dah pasang badan nak gantikan Muhyiddin. Dan dia orang pun nampak kalau Muhyiddin ni masih ada di situ, berat parti ni. Liability. Tapi Hamzah dengan Azmin pun dia bukan nak ambil alih tu dengan harapan dia boleh kuatkan parti. Dia mengharap supaya sebagai presiden bersatu dia mempunyai bargaining power untuk berunding, untuk elak daripada menjadi kluster mahkamah. Itu kita kena faham. Agenda lain. Ada agenda lain. Okey? Okey tu. Kita balik ke Kongres PKR tu. Petang tadi Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, ada umumkan juga yang Malaysia akan memberikan visa secara terbuka selama 30 hari kepada pelancong daripada China. 30 ke 14? 14 tu kalau kita ke China. Ini China ke Malaysia 30 hari. Komen sikit tu. Kita bagi pada pelancong-pelancong lain pun memang kita bagi 30 hari. Kan? Daripada Pakistan ke, daripada Indonesia ke, memang orang masuk memang boleh 30 hari. So bagi saya bagus untuk negara kita. Sebab kita nak pergi China ni kena ambil visa. Betul. So sekarang ni kita dah tak perlu ambil visa. Kita boleh duduk. Benda ni sangat sangat bagus untuk hubungan duala antara Malaysia dengan China. Dan Datuk Seri Anwar juga menyebut bahawa Malaysia mempunyai hubungan baik dengan Amerika dan Malaysia mempunyai hubungan baik dengan China. Dan jangan sampai negara lain boleh dictate kita, kan? So Amerika tak boleh cakap kita jangan rapat dengan China, China pun tak boleh cakap dengan kita jangan rapat dengan Amerika. Kita merancang untuk baik dengan semua orang. Dan bagus juga bila kita boleh dapat ke negeri China tanpa visa dan sebagainya. Ini menunjukkan bahawa kepimpinan negara kita sudah melakukan penambahbaikan dari segi hubungan diplomatik antara Malaysia dengan negara-negara yang sebelum ini kita bermasalah. Zaman Mahathir mula-mula dia cek gaduh dengan China, lepas tu dia cek gaduh dengan India. Sebelum dia jadi Perdana Menteri, dia hasut pula duta-duta European Union supaya menekan Malaysia, menekan Datuk Seri Najib. Itu yang menyebabkan akhirnya yang menjadi mangsa kena tekan ialah peneroka Felda, yang menjadi mangsa ialah pekebun-pekebun kelapa sawit kerana European Union memboikot minyak sawit kita. So banyak benda yang perlu dilakukan oleh Datuk Seri Anwar ni untuk memulihkan hubungan diplomatik Malaysia dengan negara-negara lain. Okey? Tapi dalam masa setahun saya melihat pencapaian PMX ni agak memberangsangkan daripada kita tengok kepimpinan setahun Muhyiddin dan sebagainya kan tuan. Apa yang saya lihat sekarang ni, kalau kita ikutkan Merdeka Center, memang mereka katakan ada penurunan. Tetapi apabila kita melihat kesan-kesan daripada Anwar Ibrahim pergi ke luar negara memperbetulkan hubungan diplomasi dan sebagainya ni, pandangan tok lah adakah Anwar Ibrahim ni lebih, orang kata, lebih banyak keyakinan rakyat kepada dia ataupun ada agenda-agenda lain yang tersembunyi tu? Dia pertama sekali, bagi saya Merdeka Center, dia ni lama dah dia buat kajian ni. Kita tak payahlah nak petikaikan sampling dia yang kecil ke ataupun
mungkin tak sekata menggunakan semua demografi dan mewakili semua rakyat Malaysia. Pilihan raya je yang boleh menjadi penentu kepada suara rakyat yang sebenar. Dapatan-dapatan ni dia banyak kelemahan dia. Research dan sebagainya, pengedaran kuestionnaire, focus group discussion ni semua ada kelemahan-kelemahan tertentu. Cuma lebih adil kalau dia keluarkan realiti bahawa zaman Mahathir dulu mula-mula pun okey, lepas tu menjunam, terus menjunam. Zaman Muhyiddin mula-mula okey, lepas tu menjunam juga. Cuma 2 kali Muhyiddin punya zaman, graf dia, penerimaan dia tu naik 2 kali. Dan 2 kali tu disebabkan kebenaran untuk mengeluarkan duit KWSP. Sama jugalah zaman Ismail Sabri. Begitu juga dengan zaman Datuk Seri Anwar. Kawan-kawan, zaman Datuk Seri Anwar ini, walaupun banyak fitnah dan sebagainya, tetapi indeks prestasi ekonomi negara dari segi pengukuhan Bursa Saham Kuala Lumpur, dari segi kadar defisit, dari segi foreign direct investment yang masuk, inflasi, dari segi pengurangan kadar inflasi daripada 4% lebih masa zaman Perikatan Nasional dan juga Ismail Sabri bulan Ogos tahun lepas, turun tiap-tiap bulan sepanjang tempoh pemerintahan Datuk Seri Anwar sehingga sekarang ni tinggal 1.8% saja So indeks prestasi ekonomi sekarang ni berada dengan sangat cantik. Ringgit pun dah mula nak sedikit recover. Memanglah kita tak boleh nak atasi masalah perbezaan antara ringgit dengan US dollar. Kita tak boleh nak elak kerana US dollar satu ketika dahulu letak duit dekat dia punya fixed deposit ni tak sampai 1% dia bayar. Hari ni dia orang punya interest rate mereka naikkan sehingga 5.5%. Malaysia tak boleh ikut. Kalau Malaysia ikut naikkan OPR kita, yang akan mati ialah rakyat yang ambil housing loan, yang ambil personal loan. So kita ada pilihan. Nak nilai ringgit kukuh ke, atau kita nak selamatkan rakyat daripada mati akibat daripada kenaikan interest rate yang melampau. So bagi saya, tindakan kerajaan untuk tidak menaikkan OPR, Bank Negara tak naikkan OPR tu, itu dah menyelamatkan banyak benda. Saya masih ingat lagi dulu saya punya loan rumah sebulan baru 2008 macam tu, 2006 ke 2006. Sekarang? Sekarang 3,400 lebih. Wish. Beza. Itu baru 3%. Kalau dia naikkan ke 5%. Cuba bayangkan kalau naik 5.5%. Dia boleh pergi 4,000 lebih. Wish. So, jangan main-main dengan interest rate ni. Tambahan pula ada pula bank-bank yang mengambil kesempatan. 2 bulan tak bayar je, terus dia charge kita lambat. Kos guaman untuk lelong rumah dan sebagainya. Bukan sikit. Itu sebab saya tak berani lewat bayar ni. Kadang-kadang kita leka, kita lambat sikit 35,000. Lambat sikit 35,000. Dah bayar 6 tahun. Jumlah dia hampir sama dengan 6 tahun sudah. Tak berkurang Tak berkurang. Ibarat kita menyewa. Aduh. Itulah, itu realiti dia. So bagi saya, tindakan kerajaan tidak menaikkan kadar OPR ni, bagi saya rakyat Malaysia kena bersyukur lah. Kalau tidak, memang masak. Memang masak.
Okey. Okey Tok, ada satu kenyataan, kita tengok Kongres PKR cemerlang, Yeah. sukses. Tetapi terpalit dengan satu kenyataan daripada wanita PKR Johor yang mengatakan perlu ada jawatankuasa khas untuk memantau guru-guru yang tak menyokong kerajaan perpaduan. Sedangkan negara kita ni negara demokrasi. Mereka ada pilihan mereka sendiri. Komen Tok. Betul, negara kita ni negara demokrasi. Tetapi kalau kita biarkan guru-guru ini berpolitik pun tak boleh juga. Kerana saya masih ingat lagi ketika Datuk Seri Najib berada dalam kerajaan. Salah satu sebab kenapa kita kalah teruk dalam pilihan raya umum yang ke 13 14 ialah kerana cikgu-cikgu ni lah antara yang paling banyak sekali menyebarkan fitnah-fitnah terhadap Datuk Seri Najib. Saya masih ingat lagi, saya pun ada juga kawan-kawan yang isteri dia cikgu. Rasa benci dia terhadap Datuk Seri Najib kerana percaya dengan fitnah tentang GST. Hari ini terbukti bahawa GST itu banyak membantu negara. Tapi nak buat macam mana? Orang yang buat GST itu hari ini sudah berada di penjara. Dulu banyak projek-projek mega. Betul lah, projek mega macam ECRL, begitu juga dengan high speed rail. Benda ni baik, tapi interpretation ataupun fitnah yang orang lemparkan memberikan persepsi yang cukup buruk terhadap projek-projek mega yang sebenarnya boleh menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Akhirnya zaman Mahathir, walaupun ianya dibatalkan, tapi zaman dia juga dihidupkan balik. Maknanya apa yang Datuk Seri Najib buat dulu benda yang betul. Betul. So bagi saya memang betul rakyat ni patut dibenarkan untuk bersuara dengan bebas. Tetapi kebebasan tidak bermakna bebas menyebar fitnah, bebas untuk mewujudkan rasa benci rakyat, murid terhadap kerajaan. Kena ada batas dia. Kerja sebagai pendidik di sekolah, mendidik anak-anak kita benda yang betul. Jujur lah. Mendidik anak-anak kita benda yang betul. Jangan rosakkan pemikiran anak-anak kita dengan benda yang tidak betul, dengan persepsi yang tidak betul. Tak semestinya semua cikgu ni berilmu. Mungkin mereka dari segi akademik mereka bagus, tetapi pengetahuan tentang politik mungkin mereka tidak mendalam. Jadi kalau mereka membuat assumption, membuat kesimpulan berdasarkan pemahaman dia saja sebagai seorang ahli akademik, dia mungkin boleh memberikan gambaran yang tidak tepat kepada perkara sebenar yang berlaku di lapangan. Jadi saya lebih prefer golongan pendidik ni fokus kepada tugas mereka mendidik anak-anak kita. Boleh create awareness tentang bahaya rasuah, bahaya salah guna kuasa, apa perlu parlimen, apa peranan ahli parlimen, apa peranan menteri, apa peranan exco kerajaan negeri, ahli Dewan Undangan Negeri. Beri kefahaman yang betul kepada anak-anak murid kita. Bukan doktrin parti. Bukan merosakkan anak-anak kita punya pemikiran dengan politik sempit. Ni biar aku tujukan ni kepada puak-puak PAS ni lah. Banyak di kalangan cikgu-cikgu yang mirip kepada PAS ini, mereka selalu mengambil peluang ini untuk merosakkan minda anak-anak kita. Bukan daripada sekolah menengah dengan sekolah rendah, daripada pasti lagi dia nak buat. Okey? Okey tu. Saya nampak Datuk Seri Anwar Ibrahim ni dia peka terhadap perkara ni, di mana kita kurang mendapat sambutan atau sokongan daripada kaki tangan awam. Dan buktinya adalah pada bulan Jawan 2024 ni,
bantuan kepada penjawat awam ni kita tengok lebih besar atau menaik. Jadi komen sikit tu. Pertama sekali, dengan hutang yang ditinggalkan oleh Mahathir dan Muhyiddin 1.5 trilion ini, sebenarnya sangat sukar untuk beri apa yang mampu diberikan oleh Datuk Seri Anwar ni. Sebab it's not a small amount of money. Betul. Setiap kaki tangan awam diberikan RM2,000. Lepas tu kaki tangan awam yang pesara RM1,000. Kemudian kaki tangan awam yang frontliner ni ataupun yang penguat kuasa ada lagi tambahan RM1,000, kan? So yang tidak berpencit, 500. yang selama hari ni tak dapat diselesaikan, RM1,000 kan, tuan? Lebih kurang. RM1,500. Kali ni diberi bantuan ni. Bagi saya itu melibatkan kos emolumen yang sangat tinggi, kan? Dan sudah pastilah kita kena buat sedikit penyesuaian dari segi subsidi-subsidi yang selama hari ini tersasar tu, kita kena tukar kepada subsidi bersasar. Kalau kita boleh buat penjimatan di situ, then kita akan ada lebihan untuk kita belanja bagi menunaikan janji-janji yang telah dibuat di dalam Belanjawan 2024. Okey? Begitu. Statement Anwar di Kongres kan. Ya. Baik beri peruntukan terus kepada rakyat daripada ke ahli parlimen yang mencerca kerajaan. Betul. So itu jawapan yang tepat yang saya nantikan dan saya ucap terima kasih lah. Kan? Tak kira lah dia nak sokong Datuk Seri Anwar ke, dia nak sokong kerajaan ke, tidak, kan? So the best way macam yang kita buat dulu, kan? Bagi cash handout direct kepada golongan the B40, M40 dan miskin tegah. Itulah yang terbaik. Begitu. Ya. Statement daripada Anwar juga kan dalam Kongres kan. Saya petik dia kata kita jangan terlalu gopoh untuk melaksanakan agenda reformasi. Komen sikit. Ya, betul. Dia macam ni. Macam Datuk Seri Anwar cakap, kadang-kadang dia mengambil kisah anak Saidina Umar, kata silap saya, kan? Bagaimana anak Saidina Umar ni bertanya dengan Saidina Umar kenapa proses-proses pelaksanaan Islam tu tidak dibuat sebaik saja Saidina Umar mendapat kuasa, kan? So Saidina Umar mengatakan bahawa kalau dia melakukan reformasi-reformasi itu, maka Islam ni akan dilihat buruk, kan? So itu sebabnya setiap apa yang berlaku itu Datuk Seri Anwar tegaskan kita kena lakukan secara berhikmah dan juga secara sederhana. Tidak boleh gopoh dan tak boleh slow sangat juga. Maknanya kita kena buat reform tu, tetapi jangan sampai reform itu menyebabkan kita dilihat buruk, kan? So benda tu dalam maknanya, saya yakin para perwakilan yang hadir tu faham apa yang diperkatakan oleh Datuk Seri Anwar. Memang banyak yang kita rancang, tetapi ianya harus dilakukan secara berperingkat, kan? Dan kita harap setiap menteri-menteri kabinet di dalam kerajaan Madani ni akan membantu dalam usaha mempercepatkan perubahan dan islah yang nak dilakukan, dan jangan sampai ada yang tidak ikut Perdana Menteri punya pace lah, kan? Perdana Menteri ni laju. boleh dikatakan agak laju, tetapi jangan sampai yang bawah-bawah ni tertinggal. Tetapi jangan pula terlalu laju, sehingga kan perubahan yang berniat baik itu akhirnya dilihat tak baik. So kena careful lah dalam setiap tindakan.
Okey? Okey tu. Kementerian Belia dan Sukan menurunkan had belia kepada 30 tahun ke bawah. Adakah parti politik seperti UMNO akan mengikut langkah di mana pemuda dan puteri bakal wujudkan juga di bawah 30 tahun untuk pengeremajaan parti? Actually UMNO sudah ada Putra UMNO. Putra UMNO sekarang ni Datuk Azman. Datuk Azman ni anak kepada pengurusi Putra UMNO lama, Datuk Aziz. So bagi saya dia ada pro dan kontra dia, kan? Kalau cadangan tu dibuat oleh orang-orang yang masih muda, kan, baguslah, saya menyambut baik, kan? Jangan jadi macam KJ, umur dia dah 41 barulah dia nak turunkan had umur ni kepada 35 ke bawah. Dan jangan juga jadi macam Mahathir, ketika dia 22 tahun dia menjadi Perdana Menteri, tak pernah pun dia kata nak limitkan jawatan Perdana Menteri ni kepada 2 penggal saja. Bila dia menjadi Perdana Menteri ketika usia dia 93 tahun, kan, dia tahu dia mungkin tak sampai usia 103 tahun, baru dia nak mengeluarkan idea bahawa jawatan Perdana Menteri itu tak sepatutnya lebih daripada 2 penggal. So manusia-manusia macam ni bagi saya, kan, cadangan-cadangan daripada orang ni kita boleh baku sampahkan lah. Kita boleh baku sampahkan. Sama juga dengan Khairi Jamaluddin, kan. Mereka ada juga idea-idea yang bagus, bukan tak bagus. Contohnya dia pernah mencadangkan supaya, pasal kita ada masalah 22% rakyat Malaysia ni bantun. Ini disebabkan malnutrition, kan. Dia pernah cadangkan ketika dia Menteri Kesihatan supaya ibu-ibu yang mengandung ni 1000 hari 100 hari pertama ke 100 hari pertama diberikan bantuan dari segi nutrition untuk pembesaran bayi ni, kan, supaya bayi-bayi yang dilahirkan ni sihat, tak ada bantut dan tak ada kurang yang cacat dan sebagainya. Benda ni bagus, kan, tapi tak adalah dia pursue bersungguh-sungguh, kan. Tapi benda-benda yang macam GEG, kan, beria, kan, beria. Ini yang menjadi question mark. Kenapa bila dia nak laksana GEG dia bersungguh-sungguh, dia beria? Kenapa bila dia nak impose nak mewajibkan vaksin, dia beria, dia bersungguh-sungguh, kan? Kenapa benda yang baik dalam menyelesaikan masalah nutrisi dia tak beria? Adakah kerana Dex Muhammad ke ataupun Puven tidak ada kepentingan dalam soal membekalkan makanan yang bernutrisi kepada ibu-ibu yang mengandung, kan? Takkan nak tunggu saat macam tu baru dia nak beria. So bagi saya lah, kan, manusia ni kadang-kadang kita kena perhati dengan mendalam, kan. Bila mereka bersungguh-sungguh tu, kenapa mereka bersungguh-sungguh, kan? Bila mereka acuh tak acuh tu, kan, benda baik, tapi kenapa dia tak betul-betul ada follow through, kan? Kenapa dia tak beria, tak bersungguh-sungguh? Kenapa dia tak berjuang? Adakah kerana tidak ada kepentingan di situ? Dan bila ada kepentingan baru dia nak beria. Bila kawan-kawan dia nak supply hologram ke ataupun nak supply apps macam MySejahtera ke, barulah dia nak bersungguh-sungguh. So benda ni saya yakinlah lambat laun rakyat boleh menilai lah. Okey tu. Kita melihat institusi diraja ni sering memberikan nasihat dan teguran kepada pemimpin-pemimpin yang suka mencela, memfitnah dan juga menghina secara terbuka ni tu, kan.
Hari ini giliran Sultan Nazrin pula menyatakan kebesaran dalam perkara itu. Adakah institusi diraja juga menolak budaya politik yang dibawa oleh Dimulakan dengan baginda Tuanku Sultan Johor, kan? Semenjak zaman Mahathir lagi dia dah cerita tentang virus. Baru ni dia cerita lagi pasal virus. Sekarang kita tengok seolah-olah macam Sultan Azlan Shah pun dah makin muak dengan perangai puak-puak pembangkang ni. So bagus jugalah bila puak-puak pembangkang ni buat perangai macam ni. Last kali raja-raja kita pun dah mula tak hormat dia orang. Okey? begitu? Ya. Suatu soalan, saya ada dapat satu keratan daripada Salim Iskandar ni. Dia kata macam ni kan. Lokman Adam berkata Ismail Sabri perlu diguling dan diganti dengan Anwar Ibrahim sebab dia enggan bebaskan Najib Razak dari penjara. Dah setahun ni Najib terus meringkuk dalam penjara. Azalina Osman, aku nak tukar jantina Lawi. Mungkin untuk boleh nak menjawab sikit tuduhan. Saya tak pernah pun cakap Ismail Sabri perlu diguling. Ini fitnah. Yang saya pernah cakap ialah pilihan raya perlu disegerakan. We got to choose the right time untuk bubar parlimen. Masa terbaik ialah selepas pilihan raya di Melaka. Tidak berlaku. Selepas tu kita ada pilihan raya di Johor, kita menang besar. Itu pun masa terbaik. Kerana pada ketika itu bukan kerana UMNO kuat, tetapi pada ketika itu keadaan COVID masih tinggi dan rata-rata Chinese voters yang merupakan penyokong Pakatan Harapan ini, mereka tak keluar mengundi. They are very health conscious. So itulah timing tu penting. Dan bila kita menang 2 pilihan raya negeri, kita ada feel good factor. Walaupun ramai orang tak tahu, kita menang tu kerana ramai Kesesuaian masa. Kesesuaian masa, ramai pengundi-pengundi Cina yang tak keluar mengundi, So dia ada kelebihan kepada kita. Tapi bila dia drag pilihan raya, musuh-musuh kita pun makin bersatu. Musuh-musuh kita pun dapat mengatasi kelemahan diri masing-masing. Musuh-musuh kita pun makin rancak menabur fitnah. Musuh-musuh kita pun lagi banyak boleh buat duit. Sebahagiannya kerana CSA yang ditandatangani. Bila setiap wakil rakyat pembangkang ni dapat duit daripada kerajaan, duit tu dah digunakan untuk mengukuhkan kedudukan mereka juga. Dan dalam masa yang sama kita pun tahu kawan-kawan yang bersama dengan Datuk Seri Ismail Sabri, mereka juga menikmati jana wibawa, hasil daripada kutipan judi dan sebagainya, kan. So ini juga membantu untuk kemenangan mereka, bila mereka menggunakan duit merasuah pengundi secara besar-besaran. So saya cakap macam tu, sama jugalah. Memang kita tak nafikan bahawa hari ni kita kena faham bahawa zaman Muhyiddin, kita Datuk Seri Najib dijatuhkan hukuman di Mahkamah Tinggi, kemudian Mahkamah Rayuan, Ismail Sabri Mahkamah Persekutuan. So selesai dah, proses mahkamah dah selesai. Cuma semakan kehakiman, semakan kehakiman di zaman Datuk Seri Anwar. Sebab benda tu dah pergi, bila dah masuk penjara ni, nak keluar bukan mudah. Sekarang ni peluang nak keluar ialah melalui proses pengampunan diraja. Pengampunan diraja ni kalau nak ikutkan dari segi kelayakan memang tak layak. Kena tunggu 1/3 jail term itu dilalui. Maknanya Datuk Seri Najib kena 12 tahun, Hanya selepas 4 tahun barulah Datuk Seri Najib boleh dipertimbangkan oleh sekretariat ataupun urustia lembaga pengampunan untuk bawa Pergi ke? nama dia masuk ke dalam lembaga pengampunan. Tetapi
di bawah perkara 40 Perlembagaan Persekutuan, Kebawah-Duli Tuanku mempunyai kuasa mutlak. So benda ni kuasa tuanku. Biarlah tuanku menggunakan hak dia tanpa sebarang tekanan. Saya dah sebut dah sebelum ni, kan? Bila time UMNO menulis warkah kepada baginda tuanku, merayu supaya baginda tuanku memberi pengampunan, itu pun ada setengah-setengah kabar berita yang kita terima, ianya dianggap sebagai tekanan kepada institusi diraja, kepada Kebawah-Duli Tuanku. So, kalau dah ada sejarah benda tu menyebabkan yalah baginda tuanku kecil hati dan sebagainya, kan, elaklah daripada buat perarakan ke istana, kan, dan buat benda-benda yang boleh menyebabkan dia kecil hati lagi sekali, kan. Kita dah cakap dah, kan, insya-Allah cahaya tu dah nampak cantik, dah nampak dah bulan 11 itu hari, kan. Tapi ialah ada setengah orang tu tak sabar. Akibat daripada ketidaksabaran dia, akibat pula daripada setengah-setengah orang yang cuba nak menunjukkan dia dekat dengan Datuk Seri Najib, kan, nak jadi champion, nak ride on Datuk Seri Najib punya populariti. Ini mengguriskan hati istana sekali lagi. So, nasihat saya kepada kawan-kawan ni, kesianlah dengan Datuk Seri Najib, kan. Bila Datuk Seri Najib cakap jangan tu, janganlah, kan. Cubalah dengar sikit. Kalau dia punya perbuatan tu tak memberikan kesan pada Datuk Seri Najib, tak apa, kan. Tapi kalau perbuatan kita tu akhirnya memberikan kesan pada Datuk Najib, kan, kesianlah kat dia. Dah setahun lebih dah dia, kan. Jangan sabotaj dia. Tanpa kita sedari, kita mungkin niat nak tolong, tapi cara kita tu menyebabkan sebenarnya kita lah yang mensabotaj Datuk Seri Najib dan menyebabkan Datuk Seri Najib duduk lama dalam penjara, kan. Bila kita nak minta tolong dengan baginda tuanku ni, jagalah adab, kan. Kena tahu itu hak dia, jangan tekan-tekan, kan. Okey. Jadi apa yang Salim Skandar katakan ni adalah tuduhan tidak berasas. Bagi saya lah, kawan-kawan yang dekat dengan Datuk Seri Najib ni, tak payahlah pakai orang macam Salim, orang pakai macam Papa Gomo, macam KJ, macam H2O pun ada pula yang sekarang ni, kan. Lepas tu Khairuddin Abu Hassan, Hamzah Zainuddin, ini semua orang-orang yang cukup benci pada Datuk Seri Najib, kan. Orang yang terlibat dalam ni. So, kenapalah kita ni masih tak serik-serik lagi? Orang yang menjadi punca hari ni Datuk Seri Najib duduk dalam penjara ni, kan. Orang ni pula yang kita nak buat baik. Betulkan lah kita punya mind setting, Okey, saya rasa cukuplah untuk malam ni. Kita tadi sejam bersama dengan Solidarity untuk Palestin. Lepas tu sambung dengan live, saya punya personal live ni. Minta tolong share live kita pada malam ni, kan. Dia nampak ada lagi yang bingai ni. Dia nak supaya Isyamuddin ambil alih, supaya Datuk Seri Najib boleh dibebaskan. Aku pun tak faham macam mana bangang sangat dia orang ni. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.